Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ini kita sambung video kita yang kedua tentang tajuk beriman dengan sifat iradat Allah Taala. Okey, sebelum ni kita ada belajar tentang pengertian apa itu iradat. Okay, iradat ialah berkehendak. Allah Maha berkehendak untuk melakukan sesuatu atau apa-apa perkara tanpa bergantung dengan mana-mana. Okey, macam tu. Okey, hari ini kita belajar tentang tujuan beriman dengan sifat iradat. Okey, apa tujuan dia? Apa perlu atau tujuan yang untuk kita perlu belajar tentang sifat iradat Allah Taala. Okey, yang pertama apa dia? Redha dengan iradat Allah Ta'ala. Kita kena redha di atas kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua, kita kena sabar menghadapi ujian Allah Ta'ala. Apa sahaja Allah bagi, kita kena sabar. Pertama tadi kita kena redha. Yang kedua kena sabar. Yang ketiga, iman menjadi kuat. Okay, dah kita sabar tu, kita redha, kita iman seorang itu dia akan jadi kuat, makin tinggi. Makin lama dia makin beriman. Okey. Seterusnya yang keempat iaitu tahap keyakinan kita tinggi. Kita lebih berkeyakinan. Okey, seterusnya tidak putus asa. Kan, seorang tu tidak berputus asa, dia akan berusaha untuk lebih berjaya. Okey, seterusnya dia berikhtiar. Seorang tu kena berikhtiar dan sekali tawakal kepada Allah Taala. Itulah ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. 7 tujuan beriman dengan sifat iradat. Okey, seterusnya murid. Okey, seterusnya akibat mengingkari sifat iradat Allah Taala. Okey, apa akibat tu ataupun kesan buruk? Okey, pertama, lupa diri. Dan seorang itu akan apa? Lupa diri. Apa maksud lupa diri tu? Lupa daratan. Sekelabu. Okey, lupa diri, minta maaf video. Okey, lupa diri. Okey, apa maksud lupa diri? Lupa diri ni lah, dia tak sedar yang dia ni makhluk Allah, hamba Allah, yang segala kerja buat tu berdasar apa? Kehendak dan iradat Allah Taala. Okey, itu yang pertama, lupa diri. Yang kedua, boleh merosakkan iman. Okey, yang ketiga ialah sombong. Akibat dia lah sombong. Okey, seterusnya putus asa dengan rahmat Allah. Orang tu akibat yang buruk, dia berputus asa. Kalau dia gagal, dia dah putus asa, dia tak nak usaha lagi. Padahal dia kena usaha terus berjaya. Tapi dia berputus asa. Itu akibat yang buruk. Okey, seterusnya dia malas nak berusaha. Dia dah gagal tu, dia pun malas nak berusaha. Dia biarlah apa yang Allah beri kat dia. Kalau gagal lah. Dia tak nak usaha dah. Itu kesan buruk, malas berusaha. Seterusnya, suka menyalahkan orang lain. Kalau dia gagal dalam pelajaran, dia salahkan siapa? Kawan dia. Duduk sebelah sembang, dia salahkan orang lain. Salahkan guru. Macam-macam dia salahkan. Dia tak nak salahkan diri dia yang tak nak berusaha, jadi malas. Okey, seterusnya kita akan tengok perbezaan. Ini perbezaan iradat Allah, kehendak Allah dengan kehendak manusia. Okey, apa bezanya? Kehendak Allah macam mana? Kehendak manusia macam mana? Okey, tengok pertama. Iradat Allah Taala pasti berlaku. Kehendak Allah tu pasti berlaku. Iradat Allah Ta'ala pasti berlaku. Tiada sesiapa yang boleh menghalang
iradat Allah Ta'ala. Okey, tidak terbatas. Okay, yang kedua tidak batas. Iradat Allah Ta'ala tiada batas dan sempadan. Tiada terbatas. Allah nak buat apa sahaja kehendak Allah itu tiada halangan. Tak perlukan bantuan atau sokongan. Apa yang Allah nak buat Allah boleh buat. Membanding dengan kehendak manusia. Okey, tengok kehendak manusia tu apa. Pertama, mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Mungkin. Dalam mungkin jadi, mungkin tak jadi. Okey, kehendak manusia tidak semestinya terlaksana. Ini bergantung kepada iradat Allah Ta'ala. Contoh kehendak manusia, contoh kita nak pergi Tanya Malim, pergi TF, Berang. Terkendak kita, tapi mungkin jadi, mungkin tak jadi. Dah siap-siap tengok hujan lebat. Kan, tak dapat nak pergi. Contoh. Okey. Yang kedua, terbatas. Okey. Kehendak manusia mempunyai batasan kerana manusia tidak kekal, fana. Fana tu apa? Maksud binasa. Terbatas. Macam Ustaz ulang contoh tadi, kita nak pergi TF ke. Kan terbatas. Ataupun kehendak kita nak apa? Nak terbang lah contoh. Nak tengok terbang. Dan tengok Spiderman boleh lompat. Kita pun nak lompat. Terbatas contoh yang tu. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Moga anak-anak murid semua dapat ambil manfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.